اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 14, baris atas sekali. Surat 14 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada pun had, yakni sakatan, barang yang, yakni ilmu yang wajib dituntut daripada ilmu syariah, yakni ilmu fiqh. Maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia akan barang. Maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia akan barang. Yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Yang tertentu, yang aini, yang wajib fardu ain atasmu berbuat akan dia. Maka fardu atasmu, wajib atasmu mengetahui akan dia akan barang, supaya kamu menunai akan dia akan barang. Contoh barangnya, barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia, seperti bersuci, taharah, dan sembahyang, dan puasa, dan haji, dan perang sabilillah, dan zakat, dan zakat. Betul setakat tu. Hak tertentu atasmu fardunya, wajib atasmu belajar akan dia. Dibeti di dan zakat, dan haji, dan perang sabil, dan zakat. Beti setakat tu. Hak tertentu atasmu fardunya, fardu hak, wajib atasmu belajar supaya kamu tunai akan dia akan hak. Dan ada pun had, yakni zakat, barang yang wajib dituntut daripada ilmu syariah, yakni ilmu fiqh. Maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Tiap-tiap perkara yang wajib dikerjakan, maka fardu atasmu, wajib atasmu mengetahui akan dia akan barang, supaya kamu menunai akan dia, menunaikan akan barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Jadi sekarang masuk kepada had, sakatan fardu ain daripada ilmu yang ketiga, iaitu ilmu syariah, ilmu fiqh. Yang terdahulunya had, sakatan ilmu fardu ain daripada ilmu tauhid. Kemudian yang kedua didatangkan had, sakatan kadar yang wajib fardu ain daripada ilmu sir, ilmu tasawuf. Sekarang nak masuk kepada had
zakatan yang wajib, fardu ain daripada ilmu fiqh. Yang mana terdahulunya didatangkan ilmu yang wajib fardu ain dipelajari, tauhid, tasawuf dan fiqh, yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut timbul persoalan, yang wajib fardu ain belajar tauhid, tasawuf, fiqh, yang mana yang Nabi tinggalkan kepada kitanya dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan kepada kita. Sepatutnya fardu ain belajar ilmu Quran lah, ilmu tafsir. Fardu ain belajar ilmu hadis lah, sebab Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi tauhid, tasawuf, fiqh pula hak wajib fardu ain? Dia Al-Quran dan hadis itu dia panggil bahan mentah, dia panggil. Perumpamaan dah. Bahan mentah. Quran hadis bahan mentah. Jadi ulama yang ambil daripada bahan mentah, daripada Al-Quran dan hadis, ulama susun. Ada Quran dan hadis pada membicarakan bab iman, bab pegangan, bab tauhid, letak dalam pembicaraan kitab yang lain. Daripada bahan utama Al-Quran dan hadis pada membicarakan berkaitan dengan ketaatan hati, berkaitan dengan maksiat hati. Ulama pun ambil dari Quran hadis, bubuh dalam satu kitab tasawuf. Daripada bahan utama Quran hadis berkaitan dengan perintah Allah hak zahir, fiqh, larangan Allah hak zahir, fiqh. Ulama pun bubuh dalam satu kitab, iaitu kitab fiqh. Jadi ulama pesah kepada tiga ilmu ni ambil sempurna daripada rukun agama Islam, iman dan ihsan. Kita maklum tu. Agama kita Islam, iman dan ihsan. Kita maklum hadis Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam datang tanya Nabi berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ihsan. Kemudian apabila Jibril yang datang atas rupa seorang laki-laki yang tidak dikenali keluar daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun bertanya kepada sahabat, adakah sahabat mengenali lelaki yang datang bertanya berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan? Maka sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Kami para sahabat tidak mengetahui. Nabi pun jawab, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Lelaki itu Jibril alaihi salam. Ia datang atas rupa seorang laki-laki yang tidak dikenali. Jadi lelaki yang tidak dikenali oleh para sahabat radhiyallahu anhum tadi adalah Jibril alaihi salam. Maka Jibril alaihi salam datang akan kamu, mengajar Jibril akan agama kamu. Jibril mengajar agama. Apa yang Jibril mengajar agama? Jibril bertanya Islam, iman dan ihsan. Yang menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjawab itulah yang mengajar agama, bukan yang bertanya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya Jibril fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Datang akan kamu mengajar akan agama kamu. Tapi hanya berbentuk soalan. Soalan tu mengajar dah lah. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Jibril yang bertanya tu pun kira mengajar juga. Ada ni. Sebab terkadang kena buat pertanyaan. Kena buat pertanyaan supaya diperjelaskan. Maka yang bertanya tu seperti mengajarlah. Sebab perkara tu perkara penting,
orang tak terfikir nak tanya, maka kita buat pertanyaan. Itu kita mengajar supaya diperjelaskan. Yang dia tanya tu memang dia tahu. Pertanyaan yang ditanya, yang bertanya memang tahu jawapan dia. Jibril AS memang tahu jawapan dia. Tetapi Jibril AS buat pertanyaan supaya dijawab. Maka Nabi menjawab, itulah mengajar kepada para sahabat. Dan Jibril yang bertanya pun dia mengajar juga. Yang tak kenanya, yang tak baik, tak beradabnya, dia mengetahui buat pertanyaan. Satunya untuk menguji, nak tengok orang hok mengajar ni boleh jawab ke tak. Kalau boleh jawab, kelas. Tak boleh jawab, gitulah. Ni orang panggil tak beradab. Ada yang bertanya pula, dia nak tuju orang. Itu satu. Adapun dia bertanya sebagai ni nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan. Itu tak apa. Maknanya datang orang mengajar, di tempat tu ada perkara-perkara yang perlu diperbetulkan, maka dia pun buat pertanyaan dengan niat hatinya untuk diperjelaskan supaya diperbaiki. Itu tak apa. Ini dia tanya nak tuju biar kena. Oh, malam ni kena molek. Kena atas butir dia kata. Ada ni? Ada kena atas butir? Baru ya nyakuk molek. Puas hati kita tanya. Sebab apa? Kena atas butir. Minggu depan tak lagi dah. Ni nak agak peseng gitu. Peseng nak tuju biar orang ni lari. Memang ada orang yang suka orang lari. Lari dah. Itulah. Ada. Ustaz ajar tu dok jelah molek dia kata. Kena jelah molek, kena takir juga. Biar lari duduk depan kau. Kenapa nak suruh lari? Kenapa nak suruh lari? Yang suruh, yang cadang kata suruh takir, tahu tak takir? Suruh tala lah, suruh tuju, suruh katok. Biar dia lari. Yang cadang tu, mari jarang-jarang sekali. Bukan nak belajar pun. Tapi dia tengok duduk depan tu. Belajar saja dah amal. Dia kata kawan tu belajar tak amal. Dia tak belajar. Ada pesen ni? Maknanya kalau tuju terang-terang, lari dia tadi. Kenapa nak seorang lari? Menyampai agama ni untuk perbaiki diri. Dan sama-sama yang belajar perbaiki diri. Yang mengajar pun perbaiki diri. Yang belajar pun perbaiki diri. Bukan nak perambak orang belajar. Dia tak puas hati orang tak lari. Sebab apa? Sebab dok tuju atas butir. Biar kena atas butir. Ni macam-macam peseng manusia ni. Dia tanya je soalan. Tengok. Keling-keling. Tengok. Itu dah dia kata. Ada orang memanglah ada masalah. Maka dia pun buat pertanyaan supaya diperjelaskan. Biar sama-sama ambil pengajaran. Tak apa tu. Dia bukan tuju. Dia nak perbaiki. Dia nak tuju ni dia nak katok. Nak biar kena. Gitulah. Hak ni dia sama-sama perbaiki. Biar kita sama perbaiki. Kalau orang lain beritahu. Orang lain nasihat. Mungkin tak berkesan. Kalau orang mengajar yang perjelaskan, mudah-mudahan sama-sama dapat berubah. Itu soalan sama tu tak apalah. Soalan untuk perbaiki, perbetul. Ada yang soal untuk diperjelaskan. Dia tahu sangat. Macam Jibril AS tahu. Tapi buat pertanyaan supaya diperjelaskan. Sebab ini perkara yang besar. Dia kadang-kadang yang bertanya tu betul-betul tak tahu. Tak berapa ramai juga. Sebab orang tak tahu ni. Dia tak tahu nak tanya. Kenapa tak ada persoalan? Faham dah ke? Tak faham. Tak faham, tanyalah. Tak faham tapi nak tanya tak pandai. Jadi kita ada pesen tu. Dia tak faham tapi tak faham, tanyalah. Tak faham memang tak faham, dia kata. Tanya,
tak pandai nak tanya. Jadi kadang-kadang hok tanya ni hok faham dah juga. Hok tanya ni kadang-kadang hok faham juga. Hok tak faham tu kadang-kadang tak pandai nak tanya. Kita di Masjid Abidin ni tak ada pertanyaan. Bukan dihalang daripada bertanya, tak ada orang tanya. Gitu. Tak ada orang tanya. Kalau banyak bertanya, lemah iman gitu. Dah, bukan gitunya. Tapi tak ada orang tanyalah. Mana buat pertanyaan supaya diperjelaskan. Jadi Jibril alaihissalam buat pertanyaan. Islam apa dia? Iman apa dia? Ihsan apa dia? Itulah agama. Jibril datang akan kamu mengajar agama kamu. Apa agama? Islam, iman dan ihsan. Ulama pun ambil daripada bahan mentahnya Quran dan hadis, pecah kepada tauhid, tasawuf, fiqh. Gitu. Jadi kita tauhid, tasawuf, fiqh itulah ilmu Al-Quran dan hadis hak ulama susun. Kemudian daripada ilmu Al-Quran dan hadis, ulama susun pula kita tauhid permulaan hak mana, tasawuf permulaan hak mana, fiqh hak permulaan, hak fardu ain hak mana. Ini semua jasa ulama-ulama muktabar warasatul anbiya yang ilmu Al-Quran hadis di dada. Jadi bagi orang yang nak belajar mula-mula tauhid, tasawuf, fiqh, fardu ain, ambil kitab ni. Lepas fardu ain, ambil pula tauhid, tasawuf, fiqh yang pertengahan. Kemudian ambil pula tauhid, fiqh, tasawuf hak tinggi-tinggi fardu kifayah. Ini ulama belakang susung ni. Kita nak direct kepada satu Al-Quran untuk ambil ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf tak mampu. Satu Al-Quran. Nak memahami Al-Quran pula kena ada belas-belas ilmu. Tak mampu. Belas-belas ilmu kita nak memahami akan ayat-ayat Al-Quran. Sebab memang pernah timbul pertanyaan. Kenapa fardu ainnya tauhid, tasawuf, fiqh hak Nabi tinggal Quran dan hadis? Sebab itulah sebut kata ilmu syariah 5. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Itu 5. Ilmu syariah, ilmu agama. Sebab tu tauhid, tasawuf, fiqh ni panggil ilmu agama, ilmu syariah. Kalau bukan sumbernya Al-Quran dan hadis, tak panggil ilmu agama. Ilmu rekaan manusia lah. Sebab itulah orang menghina kitab tauhid, menghina kitab tasawuf, menghina kitab fiqh, ambil pijau contohnya, perbuatan tu jatuh murtad. Waliyazabillah. Kenapa jatuh murtad? Sebab itu ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi SAW, itulah ilmu agama. Tauhid, tasawuf, fiqh. Tapi ulama yang susun. Saya pernah. Ini atas tak mampu nak menguasai. Dia belajar ilmu tafsir Quran, habis sampai kembali. Khatam mula daripada awal kembali. Belas tahun. Istiqamah tiap minggu. Hujan panas dok kira. Hujan panas dok kira. Hujan panas dok kira ni bukan orang naik kereta. Orang naik kereta hujan panas sama je. Ada ni. Oh saya pun hujan panas dok kira juga. Naik kereta dok kira mana hok tu? Hujan ke panas? Hujan lagi suka. Dok panas mana sejuk dok dalam kereta. Hujan panas dok kini naik motor. Naik motor kini kira hujan panas tu. Dok kira hujan panas belas tahun. Belajar tafsir Al-Quran. Kita tauhid tasawuf fiqh dia tak belajar. Kita tauhid tasawuf fiqh kita belajar. Orang mengajar tafsir Quran kita ikuti. Orang mengajar kita hadis kita ikuti. Itu bahan mentah. Kita ambil sekadar mampu kita. Tapi hak daripada Quran dan hadis kita ambil dah dan kita tauhid tasawuf fiqh. Belajar pula tafsir Quran kita jumpa pula hak ayat akidah, hak kita ngaji dah dalam kitab tauhid.
Kita belajar tafsir Quran, jumpa dalam ayat Quran cerita bab taat batin, cerita bab maksiat batin. Gitu lah. Tapi tak ni, dia belajar tafsir Quran saja, kitab tauhid, tasawuf fiqh dia tak belajar. Habis dah kitab tafsir tu dia belajar belas tahun. Bila pergi pada persoalan tauhid, hak asas saja, hak rukun iman yang keenam, tak luluh sikit habuk. Akhirnya berpegang dengan akidah yang sangat-sangat terpesong. Adakah ilmu tafsir Quran tidak mencukupi? Sangat mencukupi. Tetapi tidak ada kemampuan untuk menguasai. Itu je. Jadi fardu ain tauhid, tasawuf fiqh dan kitab Minhajul Abidin. Hak sakatan. Hak sakatan fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Jadi selesai dah hak sakatan fardu ain tauhid, selesai sakatan fardu ain tasawuf. Nak masuk pula kepada sakatan fardu ain fiqh. Cuma sakatan fardu ain tasawuf tu agak ringkas lah. Agak ringkas. Yang mana hak sakatan fardu ain tasawufnya, yang pertama ilmu yang mana membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat kepujian yang wajib disemarkan di dalam hati, dan belajar ilmu berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan yang wajib kita tegah, kita pelihara daripada hati. Yang mana sifat-sifat kepujian yang wajib kita semar ke dalam hati kita, sifat-sifat kecelaan yang wajib kita cegah dan pelihara daripada hati kita, ini dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi macam sebut minggu lepas lah, dalam kitab Minhajul Abidin ni dia agak kupasan dia agak panjang. Kupasan dia agak panjang. Jadi kalau untuk permulaan, untuk muqaddimah, kitab penawar bagi hati yang dihimpun oleh Syekh Qadir Al-Mandili daripada kitab Imam Ghazali, kitab Arba'in fi Usuluddin. Itu bagi permulaan fardu ain ilmu tasawuf. Dalam kitab Minhajul ni lengkaplah. Pembicaraan sifat-sifat kepujian, pembicaraan sifat-sifat kecelaan, lengkap. Tapi selain daripada pembicaraan cukup panjang lebar lah. Sebab kalau kira hak terjemahan Syadaw Al-Fatani ni 140 muka surat juga dah. Hak terjemahan Syadaw. Satu 40 muka surat lah dah. Lebih dah. Saya mengajar di masjid Belada Kolang. Duha pagi tadi, pukul 9. Dalam belah-belah tahun dah. Belas tahun. Muka surat 111. Muka surat 111. Aqabah yang ke-6. Aqabatul Qawadih. Ada ni. Dia belah-belah tahun dah. Kira-kiranya saya baca tu sekali seminggu tu, dekat-dekat sejam juga. 50 minit sejam, sebab saya baca 2 kitab, sejam setengah. Tapi kitab Minhaj yang pertama tu 50 minit sejam, belas tahun. Baru surat 111. Aqabah yang ke-6. Sebab perici panjang. Pembicaraan taubah panjang. Dan kitab Minhajul Abidin. Pembicaraan zuhud, pembicaraan tawakul, tafwid, sabar, redha, pembicaraan ikhlas. Hak dalam kitab Minhajul ni panjang. Pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan, takabur, hasad, istijal, gopoh, amal, panjang angan-angan, riya, ujub. Pembicaraan berkaitan dengan
yang menghalang ibadah dengan dunia, pembicaraan berkaitan dengan dunia, kasih akan dunia, sifat kecelaan. Itu dalam kitab Minhajul Abidin, dia agak detail. Sebab itulah kitab Minhajul Abidin ni dia kira hak pertengahan dah, hak level yang kedua. Hak permulaannya kitab Penuh Bagi Hati ataupun kitab Hidayatus Salikin, hak karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali juga. Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani seperguruan dengan Syadaw Al-Fatani yang berterjemah kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali juga. Dalam tu ia pembicaraan ilmu tasawuf hak permulaan. Memang dalam kali sebut dalam kitab Minhajul Abidin lengkap fardu ain, lengkap fardu ain. Sebagai contohlah kita kata dalam kitab Mata'im Badrin lengkap di dalam tu ilmu fardu ain pekoh. Tapi panjang lebar dah dalam tu. Tapi lengkap ada fardu ain pekoh, lengkap. Tapi dalam kitab Mata'im Badrin dia sudah pergi pada 4 pembahagian. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Tapi dalam tu lengkap ada fardu ain, lengkap lah. Tapi sudah luah, sudah besar pembicaraan. Kalau kata kitab tauhid, kitab aqidatun najin, di dalam tu lengkap fardu ain, lengkap. Tapi sudah panjang pembicaraan, banyak dah fardu kifayah. Ini sebut kitab yang selevel ni. Kitab tauhid aqidatun najin, Ad-Durus Samin, itu kitab tauhid. Kitab pekoh Mata'im Badrin, kitab Sulam Muqtadi, kitab pekoh, lengkap dalam tu fardu ain, tapi sudah panjang lebar. Tasawuf pula kitab Minhajul Abidin, dalam tu lengkap fardu, lengkap tapi sudah panjang lebar. Sebab hak berkaitan dengan ilmu yang wajib fardu ain kita pelajari ni, dalam syarah pada kitab Minhajul Abidin, kitab Sirajut Talibin, yang mana yang wajib kita beramal segera, maka wajib kita belajar segera. Ada ni? Yang wajib kita beramal segera, kita wajib belajar segera. Hak mana hak wajib kita beramal segera? Bab akidah. Pegangan ni. Kena belajar segera. Hak fardu ain. Nak belajar segera itulah kena ambil hak rekah-rekah dahulu. Hak qada fardu ain sebab segera. Hak panjang-panjang tu fardu kifayah. Hak tu bolehlah kemudian. Kalau segera sekarang ni, kita semayang ni. Puasa dak lagi. Puasa lagi akan. Nantilah Rejab Syaban ambil tajuk puasa. Sebab bukan segera puasa ni. Nama naik boleh pergi Mekah. Tahun depan lambat lagi. Wajib belajar tu. Tapi tak wajib segera. Sebab amalnya bukan segera. Memang boleh pergi dah. Tapi lambat lagi. Ansur-ansur lah. Pada ni. Belajar kursus haji sikit. Nak pergi lambat lagi. Tapi belajar dah lah. Wajib dah belajar segera. Tak wajib segera sebab bukan amal segera. Adapun semayang, segera sekarang. Berjemaah, segera sekarang. Orang perempuan berjemaah untuk dapat fadilah. Orang lelaki berjemaah tu fardu kifayah. Orang lelaki pula Jumaat fardu ain. Maka Jumaat syaratnya berjemaah. Kena belajar pula syarat berjemaah. Hak pekoh. Segera. Ni hati kita ni berbolak balik ni. Sifat baik, sifat buruk, sifat kepujian, sifat kecelaan. Kena tahu segera. Sebab apa? Sebab hati kena segera bersifat dengan sifat baik. Hati kena segera pelihara bersifat yang buruk. Segera. Maka belajarnya segera. Hak qada fardu ain. Sebab tu cari kitab hak permulaan.
Tauhid hak qada fardu ain, tasawuf hak qada fardu ain, pekok qada fardu. Sebab apa? Amal segera. Yang sepatutnya hak akidah segera ni, hak amal segera semayang ni, hak amal segera berkaitan dengan sifat hati ni, bila baligh saja lengkap. Baligh saja lengkap ilmu agama ni. Diajar oleh ibu bapa. Baligh segera berakidah dengan akidah yang sebenar. Baligh segera sembahyang yang berdasarkan pada ilmu. Baligh serta hati bersifat dengan sifat yang baik, hati dipelihara bersifat yang buruk. Segera. Sebab apa? Baligh dah. Ada catatan malaikah dah. Tapi dah kita tidak diajari. Sebelum kita masuk membaligh, kita baligh pun lama dah kita tidak mempelajari. Kemudian baru kita mempelajari, segera. Segera itulah kena fokus kepada keutamaan. Iaitu ilmu fardu ain. Ambil kitab-kitab yang permulaan. Kitab-kitab yang permulaan. Ini saya cerita secara umum. Kita tak sama. Latar belakang kita tak sama. Ilmu kita tak sama. Ni kena nilai atas diri masing-masing. Ada orang dia belajar hanya mengulangi. Belajar hanya panggil apa? Perangat. Pandang perangat. Tu. Mengulangilah, mengulangi perangat sama je dah. Pandang perangat. Kita perangat ni hak sejuk dah. Lauk sejuk, nak makan tak sedap, perangat. Tu kita. Mana apa ni kita mengulangi. Ada yang mengulangi. Tapi ada yang baru memulai. Itu atas masing-masing kena susung lah. Segera. Sebab agama. Iman tauhid kita macam mana? Agama, usuluddin. Tapak agama. Semayang, imaduddin semayang ni. Tiang agama semayang ni. Semayang peseng mana? Semayang peseng ilmu masa sekolah rendah. Hak tu bukan buat tiang gitu tu. Buat tiang pada tiang. Saya ingat ayat guru saya yang sebut, tiang ni tak boleh geting-geting. Kena timbang air. Ada? Tiang dikata tak boleh geting-geting. Kena timbang air. Kan kita kan geting je. Kanan. Dak kiri. Tak boleh tiang gitu. Tak boleh main geting-geting gitu. Lepas tu tiang kena timbang air. Biar betul sungguh tiang. Ni. Sembahyang ni tiang agama. Yang pertama-tama yang akan ditanya pada hari akhirat, yang Nabi terima direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi tengok perbuatan sembahyang ni dilakukan oleh malaikat 7 langit. Cuma malaikat 7 langit ni hak berdiri saja. Hak rokok saja. Hak sujud saja. Cuma angkat kepala sekali untuk menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sujud kembali sampai kiamat. Sebab tu sujud jadi 2 kali. Tapi nak ceritanya, sembahyang ni amalan malaikat 7 langit. Nabi sudah melihat malaikat sembahyang. Tapi Nabi balik ke Mekah, malaikat Jibril tak mari ajar, Nabi tak sembahyang lagi. Jibril mari ajar pada waktu zuhur. Nabi balik sebelum subuh. Jibril mari ajar pada waktu zuhur, baru Nabi sembahyang. Sebab apa? Tak boleh nak tengok sembahyang ni, kena belajar. Maka Jibril datang ajar, baru Nabi sembahyang. Ni tiang agama, Jibril ajar. Kita ni sembahyang tak boleh pakai ilmu masa sekolah rendah. Ni hak segera sekarang, sembahyang tiang agama. Macam sebut sok mula, tak ambuh sembahyang macam khalaq bi rafiq. Sembahyang khalaq bi rafiq ni sembahyang tanpa ilmu. Khalaq bi rafiq ni bukan semata tanpa ilmu saja, sombong pula. Nabi ada di dalam masjid, berani sembahyang depan Nabi tanpa tanya Nabi dulu. Hebat. Ada ni. Dia tak ada ilmu tapi dia buat pandai. Sombong orang panggil. Ada ni. Dia sembahyang tak betul, Nabi tak panggil pun, Nabi biarkan sahaja. Dia yang datang berjumpa dengan Nabi, beri salam pada Nabi. Khalaq bi rafiq tu. Nabi tengok kemungkaran. Sembahyang tak betul tu mungkar, dosa besar.
tinggal sembahyang dosa besar. Orang sembahyang yang tak betul hukumnya tinggal sembahyang juga dosa besar yang sama. Mungkar, tinggal sembahyang mungkar. Sembahyang tak betul mungkar. Mungkar berlaku depan mata Nabi, tapi Nabi tak tegur. Nabi tak tegur. Nabi memerintahkan man ra'a minkum munkara. Siapa tahu melihat mungkar wajib ditegur. Tapi Nabi tegur ke tak? Nabi tak tegur. Sebab apa? Sombong. Buatlah pandai-pandai sendiri. Ni pandai ni. Tu pada masa Nabi tu. Ada yang semayang dengan sombong. Belajar tak embuh. Zaman sekarang pelik apa? Semayang tiap agama. Sekarang kena pastikan semayang. Bicara berarti pula sekarang. Kita belajar kemudian. Kena jaga keutamaan. Dah kita Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kitab Ghazali yang masyhur dua lah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Dah kita Ihya selain daripada kena jaga tertib ilmu, susunan ilmu, dia kena jaga keutamaan. Keutamaan fardu ain lah. Hak mana hak keutamaan daripada fardu ain tauhid, fardu ain tasawuf, fardu ain fiqh. Sebab apa? Sebab yang wajib kita beramal segera, wajib kita belajar segera. Tak boleh nak belajar setakat isi masa lapang. Sebab ada luang. Ada masa yang tidak ada urusan. Maka kita pun nak belajar. Bukan. Belajar ilmu agama ni wajib ijma' ulama'. Tak belajar ilmu fardu ain, tauhid, tasawuf, fiqh, berdosa besar. Ada ni. Berdosa besar kerana jahil. Berdosa besar akidah salah, dosa besar lain pula. Dosa besar riak, ujub, takabur, dosa besar lain pula. Dosa besar sembahyang betul, dosa besar lain pula. Ada ni. Itu permulaan di ilmu. Tapi ilmu pun ilmu agama Allah ni luas. Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Kita belajar agama 23 tahun. Ilmu agama Allah ni luas. Tapi hak fardu ainnya hak mana? Itu penting. Kita sendiri pun penting. Kita nak ajar pada anak-anak kita pun penting. Kita belajar, kita nak ajar anak kita pun penting. Hak ni fardu ain kita kena ajar. Tauhid qada mana fardu nak kena ajar. Tasawuf qada mana fardu kita pun nak ajar. Kita hantar mereka belajar. Hantar mereka belajar kewajipan kita. Cuma guru yang tolong ajar, kita kena cek periksa. Anak kita belajar tu belajar fardu ain ke tidak. Kena tahu pula kita. Sebab kewajipan asalnya atas kita ibu bapa. Tapi dia hantar kelas. Kelas kafar ke. Kelas kafar. Kelas agama. Kelas Al-Quran dan fardu ain. Begitu. Kafar. Kafar ni cukup ada. Kafar cukup. Cukup fardu ain. Kafar bahasa Arab cukup. Ni kafar ni ringkasan. Kelas Al-Quran dan fardu ain. Cukup tak? Ibu bapa kena cek. Apa ibu bapa cek Ustaz yang ajar kafar lah yang akan tuan tanya di pada masyar. Tak, tanggungjawab kita ibu bapa. Ustaz kafar tu tolong je. Dia tolong. Lepas tu dia tolong tu tolong betul ke tak? Fardu ain lengkap ke tak? Atas kita lah. Itu penting nak tahu dia punya sakatan dia. Kalau kita tak tahu sakatan ilmu, kita tidak belajar qadar fardu ain, kita belajar ilmu fardu kifayah sekalipun. Fardu bukan ilmu sunat, ilmu fardu tapi fardu kifayah. Dalam keadaan kita tidak menyempurnakan ilmu fardu ain, masih lagi kita dudukkan dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain walaupun sedang belajar ilmu fardu kifayah sekalipun. Itu kena ingat baik tu. Ini penting hak sakatan. Cuma hak bab sakatan tasawuf tu agak ringkas, tapi kalau nak cerita cara-cara mudah gak dalam kitab Penawar Bagi Hati. 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian tu kita kena ambil faham molek satu-satu.
daripada 10 sifat kecelaan, daripada 10 sifat kepujian dalam kitab Penuh Bagi Hati. Tapi memanglah dia ada juga tempat-tempat yang kita kena tambah. Kena tambah. Saya kebetulan sekarangnya kalau Penuh Bagi Hati bicara bab taubah, sifat mahmudah yang pertama Malai Sok lah, di Masjid Ladang. Tapi bicara taubah tu, yelah, dia tak panjang bicara taubah daripada dosa dengan anak Adam. Dalam kitab Minhajul Abidin, terjemah Syekh Daud ni, satu muka surat tu bicara bab taubah daripada dosa dengan anak Adam, hak pada agama, pada diri, pada harta, pada maruah, pada kehormatan. Ada 5. Ada 5 jenis dosa anak Adam. Taubahnya susung satu-satu melalui susung. Jadi dalam kitab Penuh Bagi Hati tu dia agak ringkas sahaja. Hak macam mana rukun taubah dosa dengan Allah yang berkait kesalahan sesama anak Adam. Lepas tu saya baca hak Malai Sok tu, saya ambil jugalah dalam kitab Minhajul Abidin contohnya. Kemudian pula taubah ni pula daripada dosa meninggalkan kefarduan. Dulu semayang tinggal, puasa tinggal, dahulu zakat ada tak bayar. Ni. Dalam kitab Minhajul Abidin pun ringkas juga. Maka hendaklah kamu qada sedapat-dapat kamu. Dalam kitab Minhajul Abidin ni. Ringkas juga. Dalam kitab Penuh Bagi Hati pun ringkas juga. Lepas tu nak qada tu macam mana? Nak qada, nak tunaikan kembali tu macam mana? Hak tu kena balik dalam kitab Pekoh. Kitab Pekoh yang akan menyusun. Kitab Pekoh yang akan menyusun. Tinggal semayang lama dahulu. Pasti kita tidak. Takkan kita ingat. Kan ada buat catatan dalam diary. Kan dulu orang tulis diary. Nak tidur tulis diary zaman dulu lah. Dah bukan gitu zaman dulu. Sekarang ni diary mana? Ada lagi jual diary? Kita dekat bulan 12 dah ni. Ada jual diary? Tak ada diary. Dulu mustahak bulan 12 cari diary. Sekarang tak ada. Pakai telefon. Tak ada diary dah. Dulu ada diary. Tulis ke? Hari ni semayang 5 pakoh. Esok pula 3 pakoh, 2 raih. Ada? Memang bukannya ada. Lepas tu kita nak tunaikan macam mana? Itu barang lama. Kita tinggal zaman muda. Nak kira macam mana? Itu balik kepada kitab Pekoh. Orang yang ada persoalan ni, wajib fardu ain dia kena belajar. Sebab berkait dengan kewajipan atas dia. Apa kewajipan dianya? Menyempurnakan rukun taubah, qada kembali. Bab taubah ni. Menyempurnakan kembali rukun taubah, tinggal kefarduan, rukunnya qada kembali. Macam mana qada? Kalau kita tidak ada kewajipan qada, sebab kita tidak ada hutang semai puasa, tak tahu dah apa. Tapi bagi orang yang wajib beramal, segera pula beramal, wajib belajar, segera belajar. Dia gitu. Atas masing-masing. Atas masing-masing. Ni fardu ain belaka ni. Sebab apa? Sebab qada kembali ittifaq 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali wajib diqadakan kembali sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Nak qada macam mana? Balik kepada ilmu. Ilmu tu apa hukum belajar? Kalau orang yang wajib beramal, wajib mengqadakan, wajib dia belajar. Kita tak ada, tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa. Tak wajib kita belajar. Sebab kita bukan wajib amal. Kita bukan wajib amal. Orang yang wajib amal tu, wajib belajar. Belajar, qada segera. Lepas tu nak belajar, lepas tu dia kena tak perlulah ambil kitab panjang lebar. Jumpa guru, tanya secara peribadi. Saya masa muda begini.
kita cerita dosa dengan orang hukumnya haram. Ini kita nak cerita untuk tahu macam mana kita nak bertaubat. Itu dibenarkan. Kita saja-saja cerita, oh zaman muda saya dulu, cerita apa? Buat maksiat, haram cerita tu. Haram cerita. Oh dia buat sedap cerita masa muda dia begini. Orang hebat ni. Orang yang ya, orang berpoya-poya ni, dia pun cerita. Haram. Ini kita cerita untuk dapat panduan ilmu. Macam mana nak tunaikan kembali. Wajib ni, wajib. Atas masing-masing. Itu semua ilmu fardu ain. Dalam bab taubah. Itu dalam bab taubah. Dan kitab Minhajul Abidin, taubah dosa anak Adam panjang. Taubah daripada tinggal ke farduan, wajib diqadakkan. Macam mana cara qadak? Itu kena buka dalam kitab fiqh. Ada ni. Itu semua ilmu fardu ain belaka. Tapi memang saya tekan sikitlah hak dosa, hak berkait dengan anak Adam tu. Hak kefarduan tu itu hak atas individu lah masing-masing kena tu. Hak dosa anak Adam. Sebab dosa anak Adam ni berat daripada masyar. Tapi dosa tinggal semayang bukan ringan. Tapi waktu kita dengan Allah Ta'ala. Kita bertaubat kita dengan Allah Ta'ala. Dosa anak Adam ni kita kena hadap dengan manusia dahulu. Ni. Dia dibina atas masahah ni payah kira. Lepas tu ditekan kalau dosa anak Adam. Sebab tu satu muka surat terjemahan dalam kitab Minhajul Abidin ni. Jadi hak tu termasuk dalam hak fardu ain belaka. Fardu ain. Nak qada semayang, wajib kena belajar. Jangan qada tak tahu hala tuju. Macam-macam peseng. Hak tamu qada pun ada. Sebut qada marah pun ada. Marah sebut hukum. Sebut wajib kena qada, marah. Oh kalau gitu bila kita nak main sunat pulak dah. Tak mau belajar benar. Tak mau belajar, mesti awang. Dia kata wajib qada semayang. Berat kita masa muda banyak tinggal semayang. Lepas tu, qada. Bila kita nak main sunat? Ni marah. Tak mau belajar. Apa begitu pun ada. Itu hukum. Wajib ittifaq sepakat 4 mazhab. Nak lari kot mana? Nak marah, takkan nak bawa saya pula pelik sungguhlah. Nak marah. Kerana wajib qada semayang. Dia nak kata ke mana? Hak tambah qada. Hak qada tak tahu ada tuju pun ada juga. Qada semayang. Kenapa qada semayang? Banyak benar tinggal semayang. Tak banyak. Lepas tu kenapa qada? Tak apalah. Ada orang mengajar kalau qada terlebih boleh pahala sunat dia kata. Orang mengajar tak maksud dia gitu. Orang mengajar tak maksud dia gitu, dia salah faham. Kira-kira anggaran catat molek. Anggaran belaka tu. Semayang banyak mana, puasa banyak mana, zakat banyak mana. Kena anggaran belaka tu. Kita berniaga lama dah kan. Kemudian barulah sedar kewajipan bagi zakat. Kena buat anggaran daripada awal. Kita berniaga bila? Kena kira belaka tu. Setahun. Kena buat anggaran. Catat. Hutang, zakat berapa puluh ribu contohnya. Berkemampuan, bayar segera. Kurang kemampuan, bayar angsuran. Dia kena buat anggaran. Hutang semayang kena buat anggaran, hutang puasa kena buat anggaran, hutang zakat kena buat anggaran. Ada hutang kafarah pula. Hutang kafarah bersebuh sehari bulan Ramadan. Kena buat anggaran. Oh masa muda dia kata puasa juga. Tapi kalau sampai masa tak tahan, bersebuh juga sehari. Oh kena puasa 2 bulan turut-turut. Nah. Lepas tu saya banyak kali buat anggaran. Berapa kali buat kerja gitu? Pandai ni. Tu panggil apa tu? Hutang belaka tu panggil hutang. Hutang kafarah dia panggil. Ada orang. Dia kata, berat tu dia kata. Apa? Masa muda gitu dia kata. Puasa. Tapi adalah hari-hari telajak dia kata. Lepas tu, haram tu. Dosa tu. Kena kafarah puasa 2 turut-turut. Lepas tu macam mana? Ada ni. Tu kena kira belaka tu. Kena buat anggaran. Jadi buat anggaran banyak mana semua ditinggalkan.
dia pun qada sebagaimana anggaran. Habis stop. Berhenti, tak ada. Perbanyakkan semayang sunat. Apa tu? Di anggaran tu terlebih di sisi Allah. Boleh pahala sunat. Terlebih, bukan sengaja buat lebih. Boleh pahala sunat, ni sengaja buat lebih. Nak qada je. Pelik. Ada satu grupnya tak mau qada langsung. Ada satu grupnya tak ada hutang banyak mana. Nak qada je. Lepas tu boleh pahala sunat macam mana? Sengaja buat lebih gitu. Haram setidak sah. Tu balik pada ilmu molek. Ada pesen tu. Sehingga kan ada juga di semai qada. Apabila ditanya hak mengenali adik-beradik. Dia tak ada tinggal semayang. Adik-beradik tahulah. Dia kata, mak kamu tu tak ada tinggal semayang. Tapi dia qada. Adik-beradik kata, tak ada tinggal semayang. Sebab dia adik-beradik dia tu, adik-beradik mak ni lah. Makna semayang jaga belaka, mak ayah dia jaga. Tak ada tinggal, dia kata. Tapi dia qada. Ni. Balik pada ilmu molek. Ini sebut ilmu fardhu ain belaka. Atas orang berkenaan. Bukan atas semua orang. Atas orang berkenaan. Siapa orang berkenaan? Orang yang wajib kerjakan, wajib amalkan, wajib fardhu ain dia belajar. Wajib kerjakan, wajib amalkan segera, wajib belajar fardhu ain segera. Dia gitu. Tak masing-masing lah. Tak masing-masing. Tapi yang tersebut tadilah. Kalau kita ada masalah seumpama tu, kita kena jumpa guru secara peribadi, perjelaskan. Macam mana, lepas tu macam mana cara nak qada, susun macam mana. Itu balik pada ilmu belaka. Jangan kita buat dengan suka kita, jangan. Kena balik pada ilmu. Tapi itu termasuk dalam hak fardhu ain dalam pembicaraan bicara bab taubah dalam ilmu tasawuf. Tapi susunan semayang qada tu kena balik kepada kitab fiqh. Kita malam ni masuk hak fardhu ain fiqh dah ni. Tapi kita semula hak fardhu ain fiqh tu. Hak fardhu ain tasawuf tu. Kena balik pada kitab penawar bagi hati. Bicara bab khauf rojaknya macam mana. Dan kitab minhaj bicara khauf dan rojak tu di aqabah yang kelima. Di muka 90 dah. Bicara bab khauf dan rojak. Bicara bab takut akan Allah dan harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang takut akan Allah yang sebenar-benarnya? Siapakah yang harap akan rahmat dan keampunan Allah yang sebenar-benarnya? Harap akan rahmat Allah, harap akan keampunan Allah, ataupun hanya dipanggil umniyah, angan-angan kosong dicela pada syarak. Itu balik pada ilmu molek. Satunya raja, harap akan rahmat dan keampunan Allah. Ada dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Angan-angan sahaja. Di hari akhirah begiang. Hanya angan-angan jua. Sampai di hari akhirah tidak ada sebarang amalan. Itu dibicara panjang dalam kitab Minhajul Abidin. Hak berkaitan dengan angan-angan. Dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Diangankan, diharapkan keampunan Allah, harapkan akan rahmat Allah, tapi jalan untuk dapat keampunan, jalan untuk dapat kerahmatan tidak dijalani. Itu dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Itu bukan panggil raja, bukan panggil harap. Jadi kena faham molek, khauf macam mana, rojak macam mana. Itu semua hak fardhu ain belaka daripada ilmu tasawuf. Sekurang-kurangnya mengetahui 10 sifat kecelaan dalam kitab penawar bagi hati, dan mengetahui 10 sifat kepujian dalam kitab penawar bagi hati, hak qadar fardhu ain daripada ilmu sir, ilmu tasawuf. Dan ada pun had barang yang wajib yang dituntut daripada ilmu syariat, ilmu fiqh. Maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia, maka fardu ini wajib atasmu mengetahui akan dia supaya kamu menunaikan dia. Kan barang
yang tertentu atam wajib berbuat akan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.